A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu ceramah khas kekeluargaan dengan topik kekasih awal dan akhir macam tadi. Jadi bila sebut tentang kekasih awal dan akhir dalam konteks agama kita lah ya. Bila kita sebut dalam konteks agama kita ni kekasih awal dan akhir sudah tentunya merujuk kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Habis macam tu macam mana pula keluarga kita? InsyaAllah barang siapa yang cintakan Allah dan Rasul, maka keluarganya juga akan terpelihara. Tapi siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasul, maka dia dengan tidak mematuhi dan mengikut segala arahan, perintah, anjuran di dalam Al-Quran dan hadis, maka sukarlah kehidupannya itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita tengok dalam lagu kekasih awal dan akhir, malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya, masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras lupa. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Syekh Jamal Al-Abdullah. Jadi kalau kita lihat secara mendalam, kalau secara kasar kita dengar sekali lalu, bunyinya macam sepasang kekasih yang berpisah tunggu malam, pada malam bawa ke siang. Macam berkurun lama tu yang normal lah. Orang yang bercinta ni dia rasa sehari bagaikan setahun, dia kata. Kalau dah tak jumpa tu lah, kalau jumpa tu pula rasa kejam sangat hingga ke terlupa pada paras lupa. Sebenarnya kalau kita kaji dalam-dalam, ini merupakan satu gambaran perbandingan cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kenapa? Walaupun baginda telah berwafat 1400 tahun yang lalu, namun cinta baginda terhadap umatnya terlalu menebal, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Tak payah kita tengok jauh. Kalau kita tengok pada hadis-hadis yang dah diriwayatkan oleh para sahabat, pelbagai kata-kata, pelbagai mutiara-mutiara bicara Nabi Muhammad SAW yang berisi nasihat, amaran serta panduan. Tetapi petanda cintanya terhadap orang-orang yang beriman nak digambarkan. Buktinya ada yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kamu adalah seperti seorang lelaki yang berada dekat dengan embun api. Maka banyaklah kalkatu yang ingin jatuh dan menghadap ke arah api tersebut. Sebab kalkatu ini disukakan cahaya. Banyaklah kalkatu ini yang nak datang pergi ke api itu, tetapi lelaki tadi menghalang, lelaki dekat Nabi menghalang kalkatu ini jangan supaya dia tak jatuh ke dalam api. Begitulah aku, sedangkan kalian memarahi aku. Nabi nak tahan kita daripada masuk dalam neraka, tapi kita belum berani masuk. Marahlah kita kepada yang menghalang. Contoh, buat program ceramah, marah. Program konsert sebab mahal. Kan? Konsert penyanyi-penyanyi, sampai penyanyi-penyanyi itu dah tua dah, buat dah reunion.
Boleh ramai-ramai. Contohlah benda macam tu bolehlah baik. Teringat zaman dulu kan. Zaman dulu yang dah dokek nak mati dia tak ingat pula. Contohlah. Jadi dia cerita lagi, dia marah pula. Gantilah. Dan tak baik. Contoh kan. Macam duit kan. Duit kan. Kalau kita tengok tanda-tanda rezeki itu berkat kan? Rezeki itu berkat. Sikit dirasakan cukup, malahan siap boleh berbahagi-bahagi dengan orang. Tetapi pada orang yang rezeki ini tidak berkat, walaupun banyak rasa tak cukup, malahan dia tak ubah seolah-olah seorang yang sedang haus meminum air selaut dalam, dia minum, makin diminum makin haus. Jadi nak beritahu, semua harta kita akan dihisab, akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kita kalau kita cakap, kau ni duit kau daripada kau beri Tuhan, baik kau sedekah ke surau, contoh. Baik kau sedekah ke anak yatim. Tapi ada yang jawab, suka tidak nak duit dan kau sibuk pahal dia kata. Kan seperti aku lah, aku kacau hidup kau ke, dia kata dia kan. Sedangkan itu bila ada orang menegur, berhikmah untuk mengingatkan diri kita supaya beringat tentang harta yang kita ada akan dipersoalkan. Faham ya? Jadi kalau Nabi macam mana? Nabi yang Nabi kan. Jadi kalau kita rumah tangga kita, tengok ya, fahamlah ni. Nabi satu hari tu tak macam mana, lepas solat asar Nabi bergegas cepat-cepat bagi kau. So banyak soalan ni besok. Dengan setiap ketul emas yang ada. Kita letak standard ikutan kita Nabi. Mana kalau duit kita taklah banyak sangat, duit kita sekadar yang pun nak, sebab memikirkan Nabi dulu lebih. Nabi risaukan kalau kita tenang dalam hidup kita. Salah satu kelebihan yang ialah syafaat kepada umatnya. Tidak pula seperti nabi-nabi yang lain, kan? Nabi-nabi yang lain, para anbiya yang lain menyimpan syafaat untuk diri mereka sendiri. Berbeza pula dengan Nabi kita. Berdasarkan satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis tersebut Nabi SAW menceritakan pada hari akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada satu dataran dari umat Nabi Adam alaihissalam hinggalah umat baginda. Saat itu manusia merasa takut dan kebingungan. Lalu mereka berbincang sesama mereka tentang siapakah yang boleh membela nasib mereka. Ya. Tak kala itulah mereka bertemu dengan Rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dan Nabi alaihissalam. Apa dia? Tolonglah aku. Tolonglah aku wahai Nabi Adam. Tolonglah. Apa jawabnya? Nafsi, sendiri-sendiri. Tapi tolong. Apa carilah orang. Jumpa Nabi Ibrahim untuk cari orang tak dapat tolong. Jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, tak apa, tolonglah kau pergi cari Muhammad yang boleh tolong kau. Itulah. Tapi tak adalah macam tu murah ada. Dekat Negeri Sembilan tak ada Musa ni, pahala juga kan. Tapi makna kata nak beritahu, Nabi Musa tengok muka kita, saiz kita, Imam Muhammad. Ada kat lahir Muhammad.
umat Nabi Muhammad, kau pergi cari Muhammad dia tolong kau. Kan? Tetapi kita tengok apabila dia minta pertolongan, maka nabi-nabi yang lain tak dapat tolong, malahan menolak permohonan manusia kerana terlalu malu dengan perilaku mereka yang menimbulkan keburkaannya. Kan? Nak pula Nabi dan Rasul tu tahu perangai kita, nampak perangai kita dari dunia lalu macam mana. Ini mendorong mereka beralih pada Nabi Muhammad SAW dan mengajukan kesusahan yang dihadapi mereka pada hari itu. Lalu baginda pergilah ke bawah arasy dan sujud kepadanya. Tatkala itulah Allah membuka hijabnya dan memberi ilham kepada baginda mengucapkan puji-pujian memuji kebesarannya yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain kecuali baginda. Lalu dia berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya permintaanmu dikabulkan. Berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu diterima. Jadi Nabi kita ni ada kelebihan. Itu sebab kena sayang Nabi. Kan, orang perempuan berantilah meraung sebab jantan. Cukup. Sabih benar. Kalau lelaki itu tinggal dengan dia, peduli anak. Lelaki baik perangai, peduli anak. Sabar anak. Kan? Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam hati kita. Kan? Apa suami kita nak buat? Mantap dia. Setuju. Faham tak? Dia tangkap itu copek tangkap kan? Tak, maksud saya tu makna kita fokus, baik lelaki baik perempuan, fokus pada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah keluarga kita pun bahagia. Kemudian Nabi berkata, wahai umatku, ummati. Lalu Allah mengabulkan permintaan baginda dan umat Nabi Muhammad SAW untuk dapat masuk syurga tanpa perlu dihisap dari pintu syurga di sebelah kanan, manakala selebihnya masuk dari pintu lain. Bila ditanya jarak antara dua pintu syurga tersebut, jaraknya sama seperti jarak perjalanan antara Makkah dan juga Hajar, iaitu sebuah bandar di Bahrain ataupun Makkah dengan Busra. Punya jauh, besar kan pintu ni. Kan? Jaraknya pun jauh. Dan dikatakan salah satu tiket nak masuk syurga. Ni bagi tips soalan bocor. Ya, soalan bocor. Ada seorang lelaki diperintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Kemudian tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Siapa yang cakap apa? Berkat sehelai rambut. Ada sehelai rambut tu, bila lelaki itu menangis, terkena ke rambut tu jadi saksi. Jadi Allah perintahkan, maka masuklah kau ke dalam syurga. Tapi malam sekarang kalau nak nangis, tak payah ditadah rambut tu. Contoh, makna menggambarkan, tak percaya nanti boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, di bawah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Orang yang menangis, kata Nabi, menangis kerana Allah, maka diharamkan tubuh badannya dijilat oleh api neraka. Digambarkan pada ketika Nabi nak bawa umat dia masuk ke dalam syurga, tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat bingit. Punya kuat bunyi tu, nak pecah pun nak telinga. Bunyi apa? Bunyi ngawan nak pilih aku. Bunyi ngawan pilih aku. Berapa jaraknya? Jaraknya kira-kira 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Macam tu punya bunyi. Kalau roket mampu tahu ya. Kan? Tapi masalahnya akhirat nanti mati itu sendiri dimatikan, tak ada mati-mati. Maka Nabi kata apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai aku. Tapi bila Nabi halau makin datang api. Makin Nabi halau makin datang api. Makin okey berada. Nabi pun jadi buntu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, dia bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini
Dan kau siramkanlah, kau jiruskanlah, kau renjiskanlah kepada api neraka itu. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kau dapat meredakan api. Nabi ambil, kemudian Nabi renjiskan kepada api neraka, reda api. Segelas air. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi aku tu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana. Nampak? Itu yang penting tu sebabnya kita kena paksa diri kita dunia. Bila kita boleh bangun mengenang dosa, mengenang rindu, kan kata Jamal bilang kan. Jadi bila kita mengenang dosa itu kita nangis. Itulah yang nak bantu kita. Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti selama punya banyaknya mata darah yang keluar ni, perahu berlayar pada masa darah. Kita ketika berada tengok kita dengan keluarga kita. Saya selalu cakap ini ada 5. Yang pertama kunci rumah. Pahala kunci rumah. Masuk kunci kita. Alah. Terbaik. Contoh. Nah dia hari Rabu kelas ya. Kemudian hari Khamis kelas golf, hari Jumaat karaoke ya. Macam mana? Tapi kami ingin menjadi keluarga yang diredai, berbuang boleh tak? Tapi cara hidup macam mana? Kan? Itu maksudnya cara hidup, sistem hidupnya. Bila nak makan dia doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Ini makan tawakal nazam dengan abah-abah sama di kuang halal. Kan? Ini sebenarnya satu perkara yang kita kena perhatikan. Sistem keluarga kita macam mana? Kan? Lupa kita pada kasih sayang Nabi tadi. Itu cerita tadi. Bayangkan tadi bab cerita mengajar, hantar anak mengaji Quran. Jangan lupa kisah Sayyidina Umar. Bagaimana ada seorang lelaki bawa anak dia jumpa dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kau telah nasihatkan anakku ni dah aku. Sayyidina Umar, mana sana kau ni tak boleh sini, kau ni jangan hormat ayah kau tu. Bila dah nasihat, tiba-tiba budak itu bersuara. Wahai Sayyidina Umar, aku nak tanya. Tanyalah, ada tak keadaan seorang bapa ataupun boleh dijadikan dia tu dah aku selain beranak? Unik soalan. Takkan anak ada aku, abah ada aku, ada tak ada? Ada tak? Ada. Kamu budak-budak ni fikir nasib baik nak amat, nasib baik ayah aku papa. Dia bukan abah, dia bukan ayah. Sama lah tu dia. Kamu ayah aku papa, mana bukan ayah aku tu. Tak, maknanya apa keadaannya? Sayyidina Umar kata ada 3 keadaan. Seorang bapa dia katakan derhaka. Pertama, kegagalan memberikan nama-nama yang baik untuk anak. Bapa tu dah tu belasah dia bagi nama anak. Nama anak apa? Waduk. Nama anak Tiang. Contoh lah, Tiang ni contoh. Nak sanang kita kan, Loker contoh. Gabungkan nama kita nama agama kita gabung dengan untuk anak sulung kita, tanda kasih sayang kita. Yahya Mahdi,
Yamaha mudah. Mazda Daud Mazda. Kena enjek dengan kawan. Maka dia cakap apa budak tu? Wahai Umar, kalau contoh yang budak tu lah. Sebab tu dia bagi nama aku ni, dia bagi nama aku sekarang ni. Maksudnya kumpang hitam. Dalam bahasa Arab termasuk bahasa Melayu kumpang hitam. Malu aku. Yang kedua, kegagalan yang menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Maknanya kena didik isteri kita jadi baik supaya boleh didik anak. Itu pun bapak tu juga yang terlaku. Dan yang ketiga, kegagalan mendidik anaknya dengan Al-Quran. Maksudnya kegagalan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Pada ketika dulu Quran, pada ini Quran dan lain-lain lagi. Itu sebab dalam kes orang perempuan tadi, bab pendidikan tadi, jangan ingat kita bagi nafkah ke orang perempuan tu nafkah zahir saja, tapi termasuk nafkah batin sama. Tapi bila sebut nafkah batin, jangan ingat yang atas katil saja. Nafkah batin termasuklah juga memberikan ilmu didikan agama pada isteri. Itu juga nafkah batin. Jadi kalau orang lelaki tak mampu nak mengajar isteri, jangan pula kita halang isteri untuk pergi belajar agama. Faham kan? Di situ ni kadang-kadang kita sibuk, bukan tak tahu sibuk pula. Bini orang belajar, bini sendiri tak sampai ajar. Contoh macam penceramah kan, di tempat-tempat masjid suruh bini orang boleh ajar. Dan bini sendiri sikit-sikit dia di rumah buat-buat kan awal-awal boleh. Contoh macam tu lah. Jadi kalau dia nak pergi kuliah agama, dia nak dilarang. Pergi. Nanti apa mata? Siapa? Kan? Kemudian di penghujung lagu itu juga, sekian lama terpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sedari cintamu yang abadi, tak ku hairat, tak ku peduli. Walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi. Kalau kita tengok ni sebenarnya merujuk kepada ayat 31 surah Ali Imran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sebenarnya yang merujuk kepada mencintai Nabi merupakan satu cara medium untuk kita meraih keampunan dan keredaan Allah. Atas sebab itu para sahabat dan salafus saleh belum-belum beramal di jalannya, dan saja atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga atas dasar mendapatkan keampunan dan rahmat Allah yang tidak terhingga. Inilah sebab mengapa umat Islam itulah sebaik-baik umat, bukan saja oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sendiri dalam Quran berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan kepada orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sebaik-baik umat, Allah kata, wahai Muhammad, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tapi tanya balik, layak tak kita ni nak jadi sebaik-baik umat? Surau pun kan ceramah tertentu yang kau datang. Subuh pun Allahu Akbar, sampai bila azan. Sayur sumpah sebelah padi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana lah orang nak semangat datang? Ya bila boleh tengok, tak ada orang. Kadang-kadang bila buat imam berdahal itu dah tak ada orang pula. Yang seorang pula dah sampai kat luar, dia tinggal kat cermin tu tengok siapa pun. Nikah kalau aku masuk mau aku jadi imam ni kan? Semua dia.
betul. Tapi sini tak, sini memang macam subuh pun memang macam ni kan. Kalau malam dan mudah-mudahan dari ramai akan ramai mengimarahkan. Saya tengok dekat perandangan, saya ingat sungai Koyan. Semua yang sungguh macam semua Jumaat. Ramai. Kali kita cuba azam sungguh macam Jumaat. Kan? Siapa datang subuh esok nasi lemak ayam. Subuh peha. Tu yang ayam tak cukup tu, dah kudung rumah habis peha. Contoh kan. Lain sikit. Lusa pula ada orang sponsor Anggur Australia. Subuh kan. Siapa datang subuh berpegang. Main tak. Tak percaya kalau cuma kita tengok tawaran-tawaran hebat orang buat pada menjelang malam kayu juga. Kan dekat pasar Ramadan malam tu dia bertukar jadi pasar karat, dia bertukar jadi pasar lambak kan. Semai-ramai orang pergi situ. Pukul dah ada kat situ. Pakai congok kan. Sanggup dia sahur orang sebab nak pergi pasar. Contoh lah. Macam mana tak zaman orang boleh sampai situ? Sebab dia mengejar apa yang ada kat dalam. Cuba kita kejar lah subuh. Kan Nabi sebut barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Apakah dia? Yang pertamanya salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang kedua sedekah subuh. Sudah. Orang yang datang surau untuk salat subuh ada harapan dia akan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan dia juga ada harapan kalau dia bawa duit at least lah RM1. Dia bawa, dia letak kat dalam poti bosi tu. Buat tambik tapi poti bosi tu. Sebab takut orang tak nampak poti tu, dia tambik lah. Supaya tak mengayau poti tu. Kan? Jadi kita tinggal nak masuk duit ke dalam tu. Ya, ini macam mana? Bangun subuh pun subuh. Bukan subuh gajah lagi. Subuh dinosaur. Dah pupui lah. Apa ya? 5 minit sebelum zuhur baru subuh gila. Tak lanjut imam siapa pula yang kudut tengah hari. Contoh kan? Abang lambat kan? Ya, jadi kita mentauhidkan Allah dan kita juga dengar macam manakah kasih sayang kita dengan Nabi itu juga boleh membantu. Dan Nabi sebut la yu'minu ahadukum. Nah, dia kata apa? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebagaimana kamu tidak mengasihi aku, kan? Lebih daripada yang lain. Kemudian Umar beritahu, kan? Umar beritahu, wahai Muhammad, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali cinta kepada diriku sendiri. Dia kata, aku sayang kau lebih daripada yang lain. Tapi taklah lebih daripada diri aku, katanya tu. Maknanya dia sayang Nabi lebih daripada manusia lain, tapi taklah lebih daripada diri sendiri. Dia sayang diri dia lebih daripada Nabi. Maka Nabi menolak deklarasi cinta Nabi sahabat ni, kan, kepada Umar ni. Dia kata, tidak wahai Umar, sampai kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri, barulah dianggap cintamu benar. Maka Umar jawab, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka baginda menjawab, sekarang barulah engkau dikatakan mencintai aku. Sayang suami kerana Allah dan Rasul. Sayang kereta tu dan boli kereta ni dan suka gambar kereta ni sebab apa? Sebab untuk bantu aku untuk pergi kuliah-kuliah, pergi kerja cari rezeki yang halal kerana Allah. Tetap kaitkan kerana Allah. Itu sepatutnya. Maka berusahalah kita mencintai Nabi SAW dengan cara memartabatkan segala sunnah baginda dan berusaha menjulang panji agama ke tahap yang lebih tinggi. Kan? Jadi mana kata hidupkan sunnah. Nabi pernah sebut, ta'dibu auladikum bi salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara.
Apa dia? Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita ni sayang Nabi. Ini adik-adik ni kan, kecil-kecil ni. Tu sebab pengurusi tadi dah pesan. Nak dengar duduk elok-elok diam. Jangan mokak-mokak. Faham? Mana yang belum sunat, sunat kan malam ni kalau banyak cerita kan. Contohlah. Mana yang dah sejuk, kawan yang belum sunat memang ada sejuk kan. Tapi bagus, sebenarnya inilah yang sepatutnya. Anak-anak muda kita ajak datang. Tengok, bukan dia tak boleh duduk diam, boleh duduk diam, nampak tak? Elok dan diam. Yang seorang tu diam betul, maknanya tidur. Tu diam tu dia bukan tidur, macam mana tu dia zikir. Kan? Tak nampak. Dia bila dah dibiasakan, besok bila dia dewasa, dia dah tak rasa kekok pergi masjid ke surau. Tu sebenarnya. Kan? Ini dia berbansi, dia ajar. Kamu pergi surau, kenapa pula orang cakap? Dia tak fikir dia. Dia fikir apa orang cakap. Peduli lah apa orang cakap. Nak poi-poi. Dan kita pula nampak orang tak pernah datang surau, tiba-tiba datang. Kan sini dia. Kau pahala datang. Tiba-tiba nak datang, selama ni tak nak nampak muka kau. Kau mimpi apa? Oh, ayat kan. Tak adalah saja tinggal-tinggal. Masuk balik kawan. Cakaplah lah elok. Seronok tengok kau datang ke surau. Lain kali datang lagi. InsyaAllah datang kau. Kita memang merapikan orang yang datang. Malam ni kita ada jamuan nasi Arab. Ni saya dah macam-macam jam ni saya sebut tadi. Tak tahu lah ada makan ke tidak. Agak menendor lah. Tak ada lah saja. Jadi kalau kita tengok tak dibuat Allah dekat bisalah satu asyak. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana cara nak sayang Nabi? Macam mana nak ajar anak-anak ni sayang Nabi? Macam mana? Disebutkan, Nabi sebut yang pertamanya, faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam tadi kan, kau kekasih awal dan akhir, kata jemaah. Tapi dia tak sebut siapa. Tapi dalam kebanyakan penyanyi dia sabut siapa? Isabella, Fiona, Fatimah, Siti Haida, suka betul Siti Haida. Zalika, saya Zalika. Suzana. Apa lagi? Mira, Edora. Apa lagi? Amalina, sayang budak India kata Melayu. Apa lagi? Mewah. Dulu ada lagi. Aduh kan namun. Ayo kan. Aduh. Apa? Keringkanlah pipimu tanahku. Apa lagi? Lagu apa lagi? Samsul Debat tak ada. Tak ada. So mana mau buat? Tapi apa? Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut. Jadi sebutlah nama Nabi. Cara nak sebut nama Nabi, Amma ana nombor kadang-kadang tu pagi duit berkamar ibu ben tolong airnya. Saya itu bila balik kampung saya, bila pergi rumah ada beberapa datuk saudara, nenek saudara tu, kau tolonglah tawarkan airnya. Saya cakap apa? Baca apa? Selawat kau.
baca Fatihah ko, Yasin. Tahu baca apa dia suruh dan apa? Mana perangai orang ni kan? Dia tak yakin masalah tu. Beramal tapi tak yakin. Kan? Tapi mesti disebut selawat. Kadang-kadang kalau selawat tu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Siap-siap terangkit tu. Lepas tu dia tiup kan. Dah tiup copet tu takut terkeluar selawat tu. Agak macam tu lah. Lepas tu kan dia minum kan. Kebetulan kawan tu nak minta rodo demam macam-macam. Berkilo Panadol dia telan dia tak mau. Daripada Panadol soluble, Panadol active fast, muscle, Panadol joint, sampailah kepada menstrual. Semua dia telan dekat jantan tu. Tak dia mau nelok. Tu yang dia bawa suruh tawarkan air tu. Bila tawar tadi, kebetulan pula nak biar nampak saja agak sikit. Nanti sebelum minum kau selawat tu. Dia pun selawat minum. Elok demam. Besok tu sama ramai bawa air mineral datang jumpa sama selebat. Sekarang soalannya percaya ke apa? Ke Allah Taala, percaya ke air. Nah, percaya ke sama selebat. Itu yang ada orang sanggup minum air kaki orang tu. Ya jangan main-main. Dia cakap betul macam-macam, polik-polik kan. Itu pertama. Sayangkan Nabi itu dengan selawat sebut nama Nabi banyak-banyak. Sebab apa? Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksahum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepadaku. Ya Nabi salamun alaik. Apa maksud selawatnya? Selawatnya apa maksudnya? Selawat ini maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan dalam hadis disebut barang siapa yang berselawat sekali kepada aku, maka Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali kepada orang. Jadi 10 kali lah Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Keselamatan jasad, ada kata hukamah dulu kata, keselamatan jasad terletak kepada kurangnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik, keselamatan jasad terletak pada sikitnya makan. Ini darah dengan dunia. Dah habis Syawal dah, yang mana ayo itu. Makan tetap makan. Hari itu sampai tak sampai 06. Ada ustaz yang saya jumpa, ustaz dah habis 06. Dah tahun apa? Tahun apa gitu, tak apa. Tu nak beritahu kan, makan jangan terlalu banyak untuk keselamatan jasad, kurangkan makan. Keselamatan roh terletak di sikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak berbanyak dia berselawat ke atas Nabi. Itu pertama. Yang keduanya, tanda sayang Nabi, apa Nabi buat kita buat, Nabi tak buat jangan kita buat. Nabi tak suka jangan kita buat. Apa yang Nabi buat? Hidupkan sunnah Nabi. Itulah maksudnya. Suruh buat apa yang Nabi buat kan. Dah bergaduh pasal tahlil. Saya pun tak tahu kenapa 2-3 hari ni dekat Facebook saya tu, yang pasal apa saya petikkan sama Ustaz Fawaz tu. Ramai pula yang marah. Pola tahlilnya itulah inilah. Dia kata combine kan tak boleh. Ialah selawat tu ada hukumnya. Kita bertahlil tu pun ada hukumnya. Ya, dia kata combine tu jadi tahlil, maka tu haram. Jangan macam tu. Apa pula? Ayo. Ayah tak boleh tahlil tu tak boleh. Sian tu orang.
Mau bertikai. Yang marah tu semua yang masuk pemakai tak nak talim. Ya. Itu jangan okey. Tak apalah tak payah bagi nyamuk talim. Jangan bagi nyamuk talim. Ni kita ajak datang rumah nak zikir sikit. Lepas itu kita nak doa sikit. Kita jangan sebut tahlil. Kok payah mana? Kok allergic dekat tahlil? Tahlil tu apa? Lepas itu kita tahlil sikit. Tahlil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil kan tu. Ya. Dah habis tu doa Al-Fatihah. Doa. Lepas tu kalau lepas doa tu walhamdulillah. Tuan rumah cakap, kepada semua kita jemput ada hidangan sikit. Bukan kata walhamdulillah. Makan mana? Tak ada, imam tanya tu. Kan? Cerita itu kalau mampu tak mampu. Kalau tak mampu bagi makan, kita pergi tahlil rumah dia cakap dia tak ada makan tapi nak jemput imam datang tahlil. Ada tak berlaku macam tu? Ada. Ini dalam tu ini balon ini marah. Kesian orang yang tak mampu. Siapa suruh kalau tak mampu tak salah bagi makan. Nak buat zikir tak ada salah. Janganlah dipusing putar balik kan menyusah menyebabkan orang takut. Contohlah. Itu semua cakap. Bayang orang yang tak apa-apa. Saya tengok karakter yang tak apa-apa dekat dalam Facebook. Dia boleh balut ustaz ni. Dia kata suruh ustaz pergi belajar lagi. Astaghfirullahalazim. Saya kata dia orang tahap membalut ni kan. Takut. Tak ada hikmah langsung. Siap ni. Bagi makan balon lah sedekah. Kau tak mampu bagi mihun, bagi ayam pocik. Contoh. Maksudnya kau tak mampu bagi, tak sah bagi. Itu ya. Itu yang kadang-kadang sekarang ni ramai buat apa? Buat kat surau. Buat kat tak buat kat apa? Buat kat masjid. Buat tak apa, tak ada salah pun. Sekian itu. Kalau kau tuan-tuan dan perempuan pergi Negeri Sembilan, gila. Tahlil sampai hilang-hilang lutut baru doa. Zikir tak dosi sikit lah. Kan? Orang tu cenia dah kuih kaki. Kalau orang tu usung selo tu angkit kena Allah. Dah lama. Kan? Tapi sekarang apa? Kalau tak disebabkan pada majlis zikir tu, belum tentu kita zikir sebenarnya itu bila duduk seseorang. Belum tentu. Contohlah, saya bukan anak tu dulu sebab orang kat sini saya tahu mak zikir saja saya tahu dia orang tampil lain ya. Jadi tu yang sunah yang kita boleh buat banyaklah. Yang senang-senang yang kita boleh buat kan apa contohnya? Assalamualaikum. Salam. Sunah paling senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik nampak orang tua bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Faham? Amin. Yang orang tua pula kan ada kodok pula. Kau tak nampak orang tua ni. Dia pula. Tak ada masalah ni. Assalamualaikum adik-adik semua. Sihat? Sihat cik. Tabu. Sebab bagi salam ni bayangkan Nabi dengan sahabat-sahabat berlumpur bagi salam. Kan? Sebab orang yang bagi salam bagi besar pahala. Sampai kan ada seorang sahabat dia menyuruh kat balik tiang sebab nak pastikan dia boleh sogah Nabi bagi salam tu. Baru dia duduk balik tiang tu baru nak bagi salam. Nabi bagi salam tu. Mana kau tahu Rasulullah? Aku agak-agak kau ada. Kau bagilah salam. Cuba cek balik. Ada tak kita macam tu? Apa lagi yang sangat? Senyum. Senyum tu sunnah Nabi. Nabi senyum. Senyuman Nabi ni dikatakan apa? Paling manis sekali lah. Kalau senyum tu Nabi tu sejuk lah hati orang yang tengok tu. Hebat kan? Macam orang perempuan lah nampak lelaki balik cuba senyum.
Jangan buat muka macam nak makan orang. Rimau ni, dia panggil rimau lelaki tu. Sampai pula rimau ni tu kan. Wahal muka dia tu yang macam rimau. Iya, senyum, sajukkan hati suami. Tak adalah suami tu jadi suamiku seorang pendosa. Macam tu lah, macam tajuk drama pula kan. Tidak sok, sayang tak dikenang besok. Dah mula dendam seorang isteri yang lain. Nah, macam itulah dia buat. Jadi senyum. Arab Badui tu sekali tu dia berabot dengan kain dia nak ambil kain Nabi tu, yang kain selendang Nabi tu yang buat daripada Najran. Kasar, zak, bertanduk ni leher Nabi. Nabi kan dia macam berkulit Nabi tu corah juga lah kan. Tak bala mana, taklah putih mana, antara ngam-ngam yang sedang-sedang kan. Zak bertanduk merah. Nabi senyum, Nabi ambil kain Nabi ambil lah. Kalau kita kau bahal bagi baik. Dah lama hidup kan. Kalau kita orang kan Nabi tak jatuh. Kemudian apa? Nabi rajin bersyukur. Kemudian Nabi juga bersenda-gurau. Nabi bersenda-gurau dengan isteri dia. Itu sunnah Nabi. Bergurau dengan bini. Cuba cek bila last bergurau dengan bini. Yang bergurau sampai mengandung tu lah salah cerita. Orang bergurau ke ruang tamu tu, bergurau musik-musik. Yang tahu tak? Ni nak tanya, tahu tak apa maksud dia orang tu tanya? Yang apa ni si panjang bin salam. Bila dia cakap panjang bin salam, apa jawapan orang perempuan masa tu? Panjang bin salam. Bini tu cakap panjang mana? Panjang ni lah. Kau ngajar pun bergurau nak dia. Yang bin salam, yang itu kadang-kadang bergurau. Usik dia pinggan abang, tapi bini kalau melatah tengah pegang pisau dengan buat 5 kali tikaman kan. 5 kali tikaman berdepan. Sap. Tiga mati lagi. Lagi satu orang perempuan kan, kalau lelaki baik lawak tu golak. Lelaki dia bergurau tu gelak. Abang ni kelakar lah. Tak, kalau kita tidak menghargai lawak suami kita, dibimbangi ada orang lain yang menghargai. You ni funny lah, mesti wife you suka kan. Langsung lagi, setakat ni you je cakap I funny. Isteri I tak pernah macam you. Parah. Aduh, ni contoh lah. Ambil hati suami. Macam adab seorang guru bila dia bercinta. Guru tu dia tak ingat anak murid dia ni dah dengar dalam cerita tu, dia pun cerita kalau kisah ni kan. Anak murid adab dia kena buat macam dia belum pernah dengar cerita. Dia kata, itu adab. Nampak? Nabi pun pernah minum lagi dengan Aisyah. Ada hari Aisyah mana, ada hari Nabi mana. Nah, nampak? Ini baik. Lumpur. Tak tingkat atas sampai bawah. Tu baik tu. Tengok kan. Jangan menyuruh 10 hari tak jumpa. Berapa dia bakal. Dia cari tak jumpa. Dia tak cari Abi. Berbunyi nak cari dapur. Dapur. Dah keluar. Kau tu rupa dah korang dalam hari tu. Kawan tu dia sesak napis dalam hari tu tak ada siapa lah. Semua mati. Tapi betul orang perempuan menurut kajian orang lelaki mati dulu tau. Cuba elok ni semua mati dulu. Jadi orang perempuan tu kalau kita tengok ramai orang tua-tua kan, perempuan yang survive. Awak ni dulu cerita. Saya ingat saya ceramah dekat pusat warga emas di Jempol.
Bila saya masuk ke dewan tu semua perempuan. Saya kata lelaki mana poin? Habis matilah. Habis lagi. Tergolak saya 5 minit saya berhenti jamaah tu kita tergolak. Makcik tu jawab kahwin lah tu. Saya saja cakap pasal semua perempuan ni saja je. Macam lelaki dia matilah. Ayo sah betul. Lelaki dia banyak nak fikir kan. Dekat China, di negara China, sebab ramai orang mati sebab kojo. Kojo. Dia punya kojo 996. Masuk 996, 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Itu ramai mati. Tapi dia rajin kan, memang bangsa rajin. Kita kalau kojo 99, 6 hari seminggu berhenti tak apa, biar ada kojo lain kan. Jadi janganlah kita serius-serius sangat. Bergurau senda lah makan bersuap. Saya apa nak mampu betul kawan tu baru dengan ceramah nak buat dah khabar nak mampu nak betul apa dah lama abang tak suap mesti abang mana biarlah dia nampak dah kau bini aku yelah dia buka suap yang anak anak tak pernah tengok selama tak nampak abah itu tiba-tiba dia tengok kan kemudian apa? Sedekah senang sedekah. Sekarang lagi senang, semua boleh online. Ambil nombor akaun surau sini. Sini surau ni akaunnya senang. Apa nama surau ni? Surau Istiqamah Bank Islam kan? Maybank Bank Rimau okay. Nombor akaun 55501422. Description, kan ada description tu. Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak ada. Amount RM1. Nak kaya modal kocik je lah. Dia punya description tu. Betul. Kalau dalam punya tu mesti ada tulis. Doakan saya kaya kan. Awal tahun, awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan RM1. Tapi Citra hamilan RM1 ya begini. Kodamut. Kodakut campur kodamut ni. Ayah mana? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagilah. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Jagalah silaturahim antara kita. Jangan bergaduh untuk benda-benda tak patut. Contoh tentang politik. Lantaklah politik parti apa sekalipun. Nak bergaduh, jangan bergaduh. Kayak kawasan kemasyarakatan kita tersang. Dan mengundi siapa pakah, kau marah dengan calon tu, kau pakah mukul. Undi rosak. Ayah warna orang bergaduh tak tentu arah kan? Kita sama Islam pun baik. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia sebab dia lain mati dengan kau. Nabi tak ajar kan? Tuan-tuan, pergilah ke parlimen, pergilah ke sidang dun, elok dia minum sesama. Cuma yang digambarkan dalam media sosial tu pergaduhan tu dari segi ideologi. Orang nampak memang kawan tu dah tak boleh pandang muka orang macam tu lah. Tuan-tuan pergi ke tengok. Tuan-tuan lagi dekat nak kat Putrajaya, Topik Mentori. Ini dia tak ada apa-apa, kita lah boleh musi bahal. Lepas tu bergaduh. Jangan baik dengan dia tu geng ketua kampung lama. Tak ada nak biar ya? Jaga silaturahim. Disebutkan tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat. Saya ulang dulu. Tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa
dan juga dosa memutuskan silaturahim. Nauzubillah, minta jauh. Ya. Kemudian sabar. Dia dalam hidup kita ni sabar macam Nabi sama kita sabar tu sunnah. Ya, sabarlah bapaknya. Ini murut ke kau kenapa lah tak buka sekolah? Masa PKP tu marah. Kenapa lah tak buka sekolah? Apa nak jadi dengan budak-budak? Sekali Kementerian Umum buka sekolah. Kenapa lah buka sekolah? Kes tinggi lagi. Marah lah. Ya. Macam itulah bulan puasa. Kenapa Malaysia raya hari Senin? Indon dengan Brunei raya hari kenapa kita raya hari Selasa? Indon dengan Brunei raya hari Senin. Apa lain ke bulan yang kita tengok dengan bulan yang dia tengok? Marah. Sekali umum raya Senin pun marah. Saya beli lomang dekat Jalan Jelabu kat Somban tu. Saya tengok ramai orang. Dia kata, bang, untung nak menengok malam ni. Entahlah bang, dah tak tentu lah nama-nama buluh, nama-nama lomang. Tiba-tiba lah kayu tak cukup stok. Syukurlah kayu. Dah habis pun kayu. Kemudian apa lagi? Salat. Jaga salat. Itu pun Nabi. Sayangkan kepada apa yang Nabi sayang. Contohnya, Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua-tua dan juga kepada anak yatim. Jadi kita kena sayang anak yatim. Barang siapa yang menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Itu Nabi sebutkan. Siapa yang nak lembutkan hati, banyak akan memberi makan fakir miskin dan menggosok-gosok kepala anak yatim. Menggosok kepala anak yatim itu baik-baik dengan anak yatim lah. Tapi anak yatim yang umur 50 tahun kat rumah kita tu jangan ambil kira. Dah tua bangkok, yatim apa ni? Abang ni ke yatim ni dah 45, 50 kan? Itu salah kan? Kemudian suci dan bersih. Pakaian kita nak bersih, bersih al-nazafah. Nabi pun suka yang bersih-bersih, yang putih, sejuk mata memandang, kemas. Nabi suka macam tu. Wangi-wangian, kalau kita boleh wangi-wangian, kita pakai, itu pun sunnah Nabi. Dapat satu pahala sunnah. Tapi kalau kita beli wangi-wangian tu, kita pilih yang terbaik. Dah tanya kau dia tu, itu lagi tinggi pahala sunnah. Sebab Nabi pun suka yang terbaik. Macam tu. Ya, jadi pastikanlah. Sebab bila kita amalkan sunnah Nabi ini, disebutkan faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Nabi punya sayang kita. Nabi tak letakkan standard yang tahu-tahu. Nabi tak cakap siapa yang hidupkan 10 sunnahku, tak. Siapa yang hidupkan 5 sunnahku, tak. Nabi kata faman ahya bi sunnati, siapa yang hidupkan 1 sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi bagi tauhid apa? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Malam ni kita bawa anak-anak kita duduk dalam majlis ilmu. Itu pun juga sunnah Nabi. Nabi pun duduk dalam majlis ilmu. Tak ramai ada Nabi bagi. Biasa Nabi bagi, Nabi kongsi ilmu, Nabi bagi ke orang. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Ini pun syurga juga lah. Jangan kuliah. Jadi itu ada perempuan mati Allah sekalian. Saya nak bagi tahu senario hari ini. Senarionya hari ini, keluarga kita sekarang ini, keluarga-keluarga di Malaysia sekarang ini sedang berada dalam satu keadaan menghadapi krisis yang disebut sebagai krisis Adam. Kalau kita tengok dalam keluarga sekarang, tengok tak dalam TikTok, dalam Instagram, dia share bagaimana seorang anak sambil dia jalan tu dia sepak ayah. Tengok tak? Dia sepak ayah tu, boleh ayah. Ada orang cakap apa? Wah, orang cakap biadab. Tapi minta maaf cakap. Soalannya, siapa yang ajar anak kau ajar soalan?
Bukan saya nak menyokong tindakan dia, dosa tetap dosa. Tapi kadang-kadang kita kena tanya balik, macam mana cara kita mendidik anak-anak kita sedari kecil. Ada tak kita terangkan nilai adab pada dia? Ada tak kita ajar dia tentang macam mana hormat orang tua? Ada tak kita ajar dia kalau bagi cawan dekat orang tetamu, bagi macam ni, ada cawan, ada gelas, ada lapik, baru betul adabnya. Nampak ni? Adab ni. Walaupun lapik tak berapa kena dengan cawan ni, tetapi tetaplah itu dia kata baru tukar cawan ni kan? Jadi itu sebabnya nak tengok adab akhlak paling baik sekali siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya kata uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Nabi dengan duduk ya, ada sahabat badannya besar sikit, diriwayatkan dia duduk, dia senang itu badan besar, sahabat suami badan besar sikit tu, dia himpit kaki Nabi, dia tak perasan. Tapi Nabi tak ada pula sound sebab dia tengah syok cerita, kau cerita kau himpit kaki pahal, tak ada. Ada Nabi, sebab Nabi tak nak potong seronokkan di tengah habis cerita, Nabi tahan nak kejap. Bila Nabi dia cerita baru tak perlahan Nabi tak kaki Nabi yang terlip. Ada Nabi nampak orang tua Nabi tegur dengan bahasa yang baik. Semua Nabi cakap dengan baik. Ini tiba-tiba kita cakap aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana. Hati baik, mulut pun kena baik. Ya. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Dia tengok Nabi gurau dengan sahabat. Sahabat-sahabat macam kita nak makan sate dengan kawan kita, makan sate. Didi tu saja kita letak kat pinggan dia, macam dia yang makan banyak. Biasa tak boleh perangai. Rupanya zaman Nabi dah ada sahabat-sahabat makan buah tamar. Makan dengan Nabi, tapi buah tamar tu biji tu saja dia letak kat pinggan Nabi. Nabi nampak ni sahabat buat ni. Nabi biar sudah penuh pinggan Nabi dengan biji buah tamar. Lepas tu sahabat tahu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan buah tamar ya Rasulullah. Nabi senyum. Tak ada Nabi kau yang letak, tapi banyak cerita. Tak ada. Nabi senyum. Alhamdulillah. Tapi korang lagi dahsyat dia tu. Kenapa lah? Dengan biji-biji kau tolak. Sebab tak ada biji. Nabi kata, tolaklah sahabat-sahabat. Nampak tak? Nabi kurang otak kasar. Kan? Nabi tak ada. Nabi kurang sahabat tolak. Tentu lah. Kan? Ada. Dia tengok orang tua buta yang letak lagi maki hamun Nabi sekali Nabi lalu. Tengok Nabi buat apa kat dia? Nabi pun suapkan makanan kat dia. Sayyidina Abu Bakar cuba buat. Dia tanya apa amalan Rasulullah waktu Rasulullah masih hidup. Dulu dia pergi dia buat ni, dia buat dia. Salah satu dia pergi jumpa orang tua tu, dia suapkan makan. Oh, apa ni Sayyidina Abu Bakar cubalah. Dia ambil uti. You know uti? Bread. Payah orang Putrajaya. Roti. Uti tak faham? Roti. So dia bawa uti tu, dicecah-cecah dengan air, biar dia lembut, dia pun suap kat perempuan. Bila dia suap, perempuan tu punya di luar tu dia untuk yang betul. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Lah. Sudah makan kata ingat daripada lembut mana ni? Sudah makan. Aku dah habis lembut tadi, dia kata tak cukup lembut lagi. Dan Nabi pula bersuap lagi lembut lagi dengan tahap hari-hari makan maki perempuan. Cuba kalau kita lah dapat peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan kita bercinta sendiri? Agak kalau makan sudu tu dia gandak, maka tak mampu lah kau agak macam tu lah kan. Puas hati dan agak betul lah kan. Tapi Nabi macam tu. Tengok adab dan akhlak. Jadi kita memanglah susah, tapi tak mustahil.
Macam rayo itu lah pun ngajar adab rayo. Itu surau ni tak panggil saya bulan puasa. Sombong. Kan? Tak adalah saja. Contoh bab adab rayo. Banyak orang itu tak faham masuk. Bagi salam 3 kali. Orang tu dah tak jawab, kau balik. Kau mana? Assalamualaikum. Aku tahu lah selipar kau dah kat orang. Allah. Kau tahu dah kan. Hormat mesti ada kekangan-kekangan tertentu. Itu saja. Lagi satu, rumah tu rumah siapa? Rumah orang. Kita tak ada hak pun nak kocik hati. Tak layak. Sebab tu rumah orang. Lepas itu masuk rumah orang. Bila bagi salam ke rumah orang, jangan menghadap depan pintu betul. Adab yang nabianya. Mesti kau topi sikit. Supaya kalau kau rumah buka pintu nampak, oh sekejap ada air dalam rumah, dia kena settlekan dulu. Ni kalau buka, bab kawan tu dengan baju bol-bol lubang. Kan, dia memang ke rumah memang jenis pakai kain plekat yang pocah yang kuyak sebelah. Dan contoh ke rumah senang berangin, dia tidur tu berkibar, itu dia risau. Lepas tu ada pula dekat bawah sofa, ada dekat bawah cushion tu. Cushion? Bukan sofa. Maggi yang 2 minggu lepas ni tumpah tak bosi-bosi ni. Naik koreh jadi design kat lantai. Jadi dia nak bagi sekejap. Dia bagi dia rasa nak settlekan air dia dulu. Poilah rumah orang masuk ikut adab dan ditentukan oleh ikut peraturan tuan rumah. Jangan memadan kau kan. Masuk memang terus duduk kat meja. Tak apa, saya nak duduk depan TV. Kau pergi rumah siapa ni? Remote lah. Remote lah. Lilo betul orang. Aduh yang tak faham masuk. Pak remote nak tengok bola ni. Lepas tu dah lah tu mana siap makan kat meja ni dah siap makanan. Bawa senang. Payah. Betul daripada pukul 8 malam sampai pukul 10 tak payah balik-balik lagi. Kau tak faham kau. Last dia nak balik, dia cakap saya ingat saya balik dulu lah. Tuan rumah biasa lah dia akan cakap apa? Awal sangat balik. Ya ke? Duduk dia balik. La ilaha illallah. Itu semua itu payah. Itu basic tu. Banyak lagi sebenarnya. Nanti lain kali lah. Apabila lagi. Ya. Jadi tuan Muhammad SAW itu. Dalam hal ini, dalam bab kecintaan kekasih awal dan akhir, tidak ada lain yang layak kita cintai melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mencintai dia, kita selawat. Ya. Nabi kata, ta'dibu auladukum bi salasati asya. Adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, dengan sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi Ali, sayang Nabi kepada Nabi. Dan yang ketiganya, bi qiraatul Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Mak kata orang, budak-budak membawa galah nak jolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, jadikanlah intan. Kembang-kembang anak, sebar-sebarkanlah pada yang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cuma sedikit makluman nak kan. Jika tuan-tuan ada masuk, sana ada satu meja ajaib. Iaitu kat atas meja tu ada barang. Barang tu untuk diboli, bukan untuk diambil. Tahu akan ambil. Tanyul. Tapi dah boli lebih lah. Tapi barang tu adalah susu kambing al-amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Orang lelaki tu kan? Madu lobak nak. Susu kambing ni lepas tu dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, ulu hati. 1 kali minum pagi cukup. Kemudian dia baik untuk orang GERD, gastrik, pada ulu hati, dan juga untuk orang sakit lutut, sakit lutut,
tangan ke bawah. Mana yang dah mula sakit lutut, mak ayah ada dah mula semayang boleh amalkan, insya-Allah cepat baik. Imam Masjid Faldah Balu 12 6 bulan semayang kursi, alhamdulillah macam biasa. Dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon mengayau untuk kerja awal, kerja lambat, kerja taman apa boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik jeki ya. Mana yang enzima kata-kata kulit boleh. Tapi jangan buat mandi lah. Pantai memutih mandi dia. Minum ya. Hari ni kita offer, beli satu 45, beli dua 90. Copet-copet ya, perempuan dia tak kira copet. Satu 45, beli dua 80. Tak bawa duit tak apa, boleh pakai QR Pay, boleh transfer. Ya. Ustaz balik dengan transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan, nak buat macam mana? Ya, saya reda lah. Ya. Jadi itu saja, jangan berebut lah mana yang ada lah ya. Kalau tak ada tu kan ambil nombor telefon, nanti WhatsApp kita postkan insya-Allah. Ya. Tapi saya bawa tu adalah ada saya cukup tu. Itu saja. Sebagai baik itu datang dari Allah SWT, menyukurkan mencegah masa sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.